Assalamualaikum guys, mari kita berkenalan dengan seni halus manik. Baiklah, manik merupakan objek hiasan yang kecil yang terdapat dalam bahan-bahan seperti batu, tulang, ataupun kaca. Manik mempunyai lubang-lubang yang kecil untuk memasukkan benang maupun tali. Manik juga boleh ditenun menggunakan bahan khusus, dirantai menggunakan benang atau kawat lembut mudah lentur, atau dilekatkan pada permukaan kain maupun tanah liat. Seterusnya, sejarah asal-usul manik. Gubahan manik merupakan salah satu daripada seni kraft tangan yang terdapat di dalam negara kita. Gubahan manik merupakan satu cabang kraft tangan yang sangat terkenal, terutamanya di Sarawak dan juga Sabah. Gubahan kraft tangan ini telah menjadi satu seni tradisi dalam kalangan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Usia manik sebenarnya adalah lebih tua daripada zaman tamadun manusia. Gubahan manik awal dahulu diperbuat daripada kulit kerang, gigi, dan biji buah-buahan yang telah pun dilubangkan. Menurut kajian, manik yang terdapat di Sarawak dibawa masuk daripada Mesir, Greece, India, dan China sejak beratus-ratus tahun dahulu. Sejarah juga ada mengatakan bahwa gubahan manik banyak digunakan oleh kaum Kelabit dan Bidayu di Sarawak. Terdapat juga kajian menunjukkan bahwa manik-manik tersebut dibuat sendiri oleh penduduk pribumi Sarawak daripada bahan-bahan mentah yang diimport seperti kaca lebur. Menurut Sir Roland Bradel 1974 dalam kertas kerjanya tentang sejarah Malaysia, beliau mendapati bahawa terdapat antara manik yang ditemui di Sarawak dibawa masuk oleh pedagang-pedagang Sabean pada zaman pra-Kristian. Antara fungsi manik merupakan aksesori yang paling popular, terutama pada pakaian tradisional masyarakat Malaysia. Manik digunakan sebagai hiasan sulaman pada pakaian untuk menambahkan kilauan dan seri pada sesuatu pakaian. Manik juga digunakan untuk membuat aksesori seperti gelang tangan, rantai, dan juga gelang kaki. Manik juga digunakan untuk membuat kraft tangan seperti lanyard dan keychain. Pembuatan manik terbahagi kepada dua, iaitu pembuatan manik tradisional dan juga pembuatan manik moden. Yang pertama, bahan untuk manik tradisional adalah bahan organik semula jadi, contohnya seperti tulang, gading, tanduk, dan juga kulit haiwan. Manakala bahan bukan organik pula, contohnya seperti batu, logam, dan mutiara. Manakala bahan untuk manik moden pula adalah bahan sintetik, contohnya seperti seramik, tembikar, kaca, gangsa, dan juga tembaga. Manakala bahan moden pula, contohnya seperti kaca, plastik, kayu, batu, besi, dan juga logam. Mari kita lihat reka bentuk manik. Manik mempunyai pelbagai jenis bentuk dan gaya, yaitu bahagian hujung manik selalunya berbentuk rata. Lubang-lubang yang terdapat pada manik pula diperbuat mengikut saiz benang yang hendak digunakan. Manik-manik mempunyai pelbagai jenis yang berbeza, iaitu kita lihat contoh yang pertama adalah manik beni. Manik beni ini adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan manik kaca kecil yang digunakan dalam biji kayu. Seterusnya,
Manik silinder. Manik silinder ini adalah bersaiz 8 hingga 10 dan 11. Manik ini adalah variasi manik benih yang mempunyai bentuk seragam dengan sisi lurus dan lubang yang besar. Seterusnya pula adalah manik potong ataupun cut beads. Manik potong adalah variasi manik benih bulat. Pada dasarnya, manik ini adalah manik biji bulat yang mempunyai satu atau lebih sisi rata. Manik ini sering digunakan sebagai aksesori seperti dompet. Seterusnya pula adalah manik hek. Manik hek adalah gabungan daripada manik silinder dan manik potong. Daripada mempunyai bulat manik-manik silinder, manik potong hek mempunyai 6 bahagian tebal untuk mencerminkan cahaya. Seterusnya adalah manik persegi dan cube. Manik persegi dan cube ini datang dalam pelbagai jenis. Manik kubus berbentuk seperti cube dengan sisi persegi di sekitarnya, namun tidak semua manik cube adalah sama. Dan yang terakhir adalah bugle beads. Manik bugle kelihatan seperti tiup kaca kecil. Manik bugle datang dalam pelbagai panjang yang berbeza, dan manik bugle adalah yang paling populer untuk kegunaan di bahagian tepinya. Sebenarnya, terdapat lebih banyak lagi jenis-jenis manik. Dalam video dokumenter ini, saya telah memilih seorang tokoh, yaitu yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam manik serta mempunyai minat yang mendalam terhadap seni halus manik. Tokoh ini sudah mula berkecimpung dalam membuat kraft tangan seperti lanyard dan keychain menggunakan manik-manik sejak tahun 2019. Namun, Encik Ekster mula meminati bidang ini sejak beliau berumur 7 tahun lagi. Dalam temu bual ini, saya tidak dapat menemu bual Encik Ekster secara bersemuka oleh kerana pandemik COVID-19. Namun, itu tidak menjadi halangan kerana saya berjaya menemu bual tokoh ini melalui platform atas talian menggunakan Google Meet. Dalam temu bual ini, saya telah bertanyakan beberapa soalan terhadap Encik Ekster berkaitan dengan seni halus manik. Marilah sama-sama kita dengarkan perbualan saya dan Encik Ekster dalam platform atas talian. Okey. Selamat petang. Saya ucapkan kepada Encik Ekster kerana sudi meluangkan masa bersama-sama saya untuk ditemu bual berkaitan tugasan yang sedang saya laksanakan ketika ini. Dan saya amat berbesar hati kerana Encik Ekster mahu memberikan kerjasama dalam berkongsi maklumat-maklumat ini. Dalam temu bual ini saya akan bertanyakan beberapa soalan untuk melengkapi kerja kursus saya. Jadi boleh kita mulakan? Okey, Encik Ekster, sila perkenalkan diri anda. Oke, selamat petang. Nama saya Ekster Jamalun, berumur 21 tahun. Tempat asal saya Kudat, tapi saya membesar di Pitas. Dan hobi saya membuat craft lah. Lepas itu saya suka memancing dan saya suka menternak hewan peliharaan. Dan sejak bila saya buat lanyard, sejak 2019, 3 tahun yang lalu. Dan sebenarnya saya sudah mula membuat craft tangan manik sejak umur saya 7 tahun. Oke, itu saja. Sudah lama ya? Okey, saya masuk pada soalan-soalan saya. Okey, bagaimanakah bermulanya minat Encik Ekster untuk menghasilkan lanyard daripada manik-manik? Oke, saya mula membuat lanyard sejak saya masuk tingkatan 6, yaitu
pada 2019. Oh, maksudnya baru saja lah tuh kan begitu. Ya. Oke. Semasa Ance membuat manik, apakah aspek yang ditekankan? Contohnya dari aspek warna, apakah Ance gunakan satu warna ataupun berbagai jenis warna? Apa aspek yang saya tekankan ialah kekemasan. Kenapa saya tekankan aspek kekemasan ialah orang lain boleh meniru hasil karya saya, tetapi hasil kemasan yang saya hasilkan mungkin orang lain tidak dapat ikut. Untuk warna itu terpulang kepada pelanggan lah. Oh, macam tu. Oke, manik-manik yang C buat untuk lanyat tu, dari mana sumber-sumber yang C dapat? Adakah manik tu C buat sendiri ataupun C beli? Oh, iya, itu dibeli sebab mungkin sukar untuk dibuat. Jadi kalian belilah. Oke. Seterusnya, apa yang menarik minat Encik Esther pada manik-manik? Kenapa minat saya mendalam dengan manik? Sebab ia adalah satu seni. Contohnya, orang lain mungkin mempunyai bakat untuk melukis potret dengan begitu sempurna. Tapi saya tidak mempunyai bakat itu, tapi saya mempunyai bakat dalam bidang manik. Jadi itulah saya lebih tertarik kepada manik. Oh, sebab kita tahu kan kebanyakan orang muda zaman sekarang orang kurang sudah minat manik-manik kan macam tu. Ya. Oke. Seterusnya, apakah jenis manik-manik yang Encik Esther selalu gunakan? Contohnya jenis manik-manik bulat, empat segi, persegi ataupun macam mana? Dan kalau sekiranya Encik Esther gunakan manik-manik jenis bulat, jelaskan kelebihan manik tersebut berbanding manik-manik jenis yang lain. Oke. Jenis manik yang saya buat ialah saya gunakan manik yang bulat ataupun yang bulat lah. Kenapa? Sebab manik yang bulat lebih mudah untuk dibentuk mengikut kreativiti sendiri ataupun permintaan daripada customer, pelanggan. Nah, itu sajalah. Selalunya Encik Esther membuat satu lanyat, berapa lamakah masa yang diambil untuk membuat satu saja lanyat tersebut? Oke. Untuk berapa masa untuk membuat satu lanyat untuk disiapkan dengan sampai siap, itu terpulang kepada permintaan daripada customer. Apa corak yang dia mau, warna, size besar atau lebar, dan berapa panjang. Untuk kebiasaan, saya boleh menyiapkan satu lanyat. Kalau corak, saya boleh siapkan dalam 2 hari. Tetapi kalau untuk tulisan ataupun huruf, saya boleh siapkan satu lanyat dalam 1 hari. Oh, macam tu. Okey, selain lanyat, apakah ada terdapat lagi benda lain yang Encik Esther buat menggunakan manik-manik juga? Ada. Ya, saya memang menerima tumpahan dari orang. Saya akan buat keychain, saya akan buat gelang, kalung, anting-anting, dan saya juga menerima tumpahan aksesori tradisional berdasarkan permintaan customer lah. Baiklah. Okey, ceritakan sedikit pengalaman Encik selama membuat lanyat manik ini. Pengalaman.
pengalaman saya memang banyak, tapi satu saja yang saya betul-betul bangga. Saya pernah membuat desain lanyard untuk satu kumpulan choir di Sabah. Itu saja. Wah, hebat sekali. Baiklah. Oke, soalan saya yang terakhir adalah dia bukan soalan lah, dia boleh Syekh berikan sepatah dua kata untuk pencinta-pencinta manik di luar sana agar mereka terus semangat untuk meneruskan karya-karya tersebut. Oke, kepada pencinta manik. Oke, saya punya pesan kepada kamu, teruskanlah dan tetap semangat, sebab bukan semua yang pencinta manik boleh berkarya ataupun boleh membuat atau mengubah manik dengan kepakaran sendiri mengikut cita rasa yang diinginkan. Dan kepada anak muda, teruskanlah generasi kita supaya generasi nenek moyang kita supaya tidak ketinggalan macam tu kan. Aksesori manik ini, dan ya begitulah, tidak dilupakan. Berterima kasih terhadap maklumat-maklumat tersebut, kerana ianya akan membantu saya untuk menyiapkan tugasan yang sedang saya laksanakan ini, dan saya amat berterima kasih. Okay. Itu sahaja. Terima kasih sekali lagi Encik Exter. Sama-sama. Okay, jap. Saya mau ambil gambar. Gambar apa? Okay. Melalui temu bual tersebut dapat dilihat bahawa Encik Exter amat menggemari seni halus manik. Seni halus manik dilihat sudah sebati dengan dirinya. Encik Exter telah berjaya menghasilkan banyak lanyard dan keychain menggunakan manik-manik. Marilah kita sama-sama melihat hasil kerja beliau.
Meskipun pada masa kini, manik-manik sudah semakin modern, yaitu sudah tidak menggunakan bahan-bahan tradisional, namun manik-manik tetap menjadi pilihan pertama masyarakat kerana selain mempunyai corak yang cantik, manik-manik juga dapat menambahkan kecantikan dan keceriaan pada sesuatu benda. Akhir kata, diharapkan generasi akan datang akan memperkembangkan lagi seni halus manik bukan sahaja di dalam negara namun di seluruh dunia, kerana keunikan yang terdapat pada sesuatu manik adalah amat sukar untuk ditemui. Sekian sahaja video dokumentari daripada saya, Wilda Bintiong, memegang kad metrik bernombor C20E1506.